Dan satu lagi kalau cerita pasal makanan ni kena makan macam tadilah, banyak pun juga dikongsikan di negara kita ini pelbagai jenis makanan, menu dan sebagainya. Tetapi dalam memastikan kesihatan itu juga terjaga, perlulah memilih makanan yang seimbang dan juga makanan yang ialah tidak terlalu berminyak, terlalu masin ataupun mempunyai kandungan gula dan sebagainya untuk bukan sahaja kesihatan, bahkan untuk memanjangkan usia. Bercakap tentang lanjut usia dan juga menuju ke usia warga emas, banyak sebenarnya persiapan yang perlu diberi perhatian oleh setiap seorang dari kita dari segi pemakanan, aktiviti, keuangan. Jadi apa antara aspek-aspek penting ini yang perlu barangkali kita boleh kongsikan juga, peringatkan sama kita di studio akan kami bincangkan sekarang. Ya, ini berkaitan dengan negara menuju negara itu menjelang 2030. Jadi kita bersama dengan Haji Azmir Kasim, pengarah bahagian Warga Emas Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terima kasih Tuan Haji kerana bersama kami pada waktu ini. Baik, kalau kita lihat tahun 2030, misi negara ialah mencapai 15% jumlah warga emas daripada keseluruhan jumlah warga Malaysia, yang mana mereka yang sudah berusia 60 tahun dan juga ke atas. Kalau sekarang ini, sebelum kita mencapai 15% itu, Tuan Haji, statistik terkini lah hingga ke waktu ini, jumlah warga emas yang di negara kita. Okey. Sebenarnya kalau kita nak melihat kepada statistik yang sebenar yang dikira, mungkin dalam tahun ni Jabatan Statistik atau tahun depan baru Jabatan Statistik akan melaksanakan ini secara menyeluruh. Walau bagaimanapun kita ada unjuran untuk yang ada dan berdasarkan kepada Jabatan Statistik unjuran yang ada, diunjurkan pada tahun ini lebih 10% daripada populasi rakyat di dalam negara ini telah mencecah usia warga emas ni tadi, 60 tahun dan ke atas. Jadi jumlah yang agak besar juga lah berbanding dengan populasi yang ada dalam negara ni. Untuk JKM sendiri, apa antara yang sering disarankan ataupun dikongsikan kepada mereka yang memasuki usia ini? Apa antara persiapan yang paling penting bagi mereka untuk memastikan pada waktu begini ia merupakan satu fasa yang sangat selesa bagi mereka? Dalam konteks penuaan ni, dia seperti juga manusia kan. Manusia ni dikonsider penuaannya mengikut umur. Tapi kalau sesebuah negara tu dikira sebagai sebuah negara yang menua, dia bukan bergantung kepada umur sebuah negara tu. Dia lebih kepada berapa bilangan populasi warga emas yang ada dalam negara itu. Jadi apabila kita telah mencecah tadi 15% tadi, suatu negara itu dikonsiderkan sebagai negara yang negara yang tua lah. Jadi sebagai mana manusia juga, sebuah negara kena bersedia untuk menghadapi era penuaan. Kalau manusia ni, kita ni kena bersedia pelbagai aspek yang kita kena sediakan lah. Contoh kata dari segi sosialnya kita kena bersedia, dari segi psikologinya pun kita kena bersedia, dari segi ekonominya pun kita kena bersedia, banyak faktor, dan macam tadi lah pemakanan, kesihatan kita kena bersedia. Begitu juga sebuah negara. Jadi bila dia nak capai ke tahap tu, kerajaan kena merangka pelbagai aktiviti program. Jadi inilah Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita cuba sebelum kita sampai ke tahap tu, at least kita telah ada sesuatu untuk kita sediakan. Dan asas yang kita ada sekarang ni, yang kita guna pakai adalah dasar warga emas negara. Baik, Tuan Haji, kalau kita lihat ataupun di Malaysia sendiri, ramai yang memikirkan bahawa kalau individu yang bergelar sebagai warga emas ini, ramai yang memikirkan bahawa mereka ini hanya ialah menantikan bila akhir hayat mereka dan tidak berbuat apa-apa, hanya duduk di rumah. Ada juga dihantar ke rumah warga emas. Betul. Berbanding negara luar macam di UK ataupun di Tokyo, yang mana warga emas mereka sungguh aktif. Bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi mereka juga aktif. Ada yang masih lagi melakukan sesuatu hobi, belajar pun ada. Bagaimana Tuan Haji? Saya setuju, itu yang kita nak tekankan. Sebab tu saya sentuh tadi sedikit mengenai dasar warga emas negara tu. Kerana melalui dasar warga emas negara itu, sebenarnya kita memberi penekanan utama kepada yang kita panggil konsep active aging, mana penuaan yang aktif. Mana kita, apabila kita sampai peringkat itu, yang pertamanya tadi kita bersedialah. Sebab semestinya bila kita bila mencecah umur 60 tu, banyak perubahan yang berlaku. Paling mudah
kalau sekarang ni persaraan lah, mana kita start 60, kita pun dah mula bersara. You just imagine, kita all this while kita bekerja, pukul 6 pagi kita bangun, pergi suddenly bila you bersara, you macam lost. tak ada apa nak buat, apa benda nak buat ni kan, macam tu lah. So kena ada persediaan yang mapan lah, yang mantap dalam hal ni. Dan apabila kita berada dalam usia berkenaan, sudah semestinya kita kena kata orang tu sibukkan diri kita, mengaktifkan diri kita dengan pelbagai aktiviti. Kalau bukan dengan aktiviti yang berkaitan kekeluargaan kita pun, maknanya yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Maknanya kita sentiasa aktif, sama ada dalam konteks bersukan. Dan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat kita menekankan ni. Sebab tu kita ada konsep-konsep kita terpanggil pembelajaran sepanjang hayat. Maknanya warga emas pun kita galakkan untuk dia keluar, sambung pelajaran, ada dan pelbagai lagi. Dan satu tempat yang kita sediakan untuk warga emas ni, kalau betul-betul nak aktif lah, nak join dengan kita, ialah pusat aktiviti warga emas. So mari datang, kita cuba set upkan setiap at least satu parlimen, satu pusat aktiviti ni. So pelbagai aktiviti yang menekankan kepada tadilah active aging, penuaan aktif, penuaan produktif dan sebagainya ni kita pupuk di pusat berkenaan. Tuan Haji, bagi yang dalam usia warga emas masih aktif, kesihatan masih elok, alhamdulillah, dapat pergi masjid, mengaji dan sebagainya, pergi kelas agama yang bukan beragama Islam, ada aktiviti kerohanian masing-masing. Bagaimana pula dengan mereka yang ada penyakit-penyakit yang datang bila usia warga emas itu ada, dan juga dari segi kesihatan dan juga dari segi persiapan keuangan? Sebab kita tahu PPF, AKPK selalu kata perancangan keuangan itu sangat penting. Dia boleh last macam 2-3 bulan lepas persaraan, lepas tu kita akan baru terfikir macam alamak, lepas ni bagaimana. Bagaimana peranan ataupun sokongan oleh JKM untuk memastikan pendidikan dan kesedaran ini ada di kalangan mereka? Dalam satu kajian yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, saya kira dalam 2 tahun sudahlah, kita dapati dalam kelompok warga emas ni, dalam konteks tadi sosioekonomi, jadi kita boleh bahagikan kepada empat kelompok warga emas ni. Yang pertamanya, warga emas tu dia masih sihat dan dia mempunyai keuangan yang baik. Okey, kelompok yang kedua, dia mempunyai keuangan yang baik tetapi keadaan kesihatan dia tu dah murah. Yang ketiga, dia sihat tetapi keuangannya tu tiada. Dan kelompok yang terakhir ni, dah lah dia tak sihat, kesihatan pun tak, kedudukan ekonomi dia pun tak baik. Jadi kumpulan yang keempat ni lah yang Jabatan Kebajikan Masyarakat sangat concern, sangat memberi penekanan kat situ, selain daripada 3 kumpulan yang atas tadi. Jadi dalam hal ni, kita di Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita mengharapkanlah satu, persediaan tu tadi. Sebab tu dalam langkah-langkah dalam kita melaksanakan dasar warga emas negara tu, kita tekankan nombor 1 persediaan tu. Maknanya bila dah nak masuk ke usia tua tu, at least kurang-kurangnya dari segi penjagaan kesihatan, knowledge on penjagaan kesihatan tu kita ada, on masalah keuangan tu kita at least kita ada dan sebagainya. Tapi bagi kelompok-kelompok yang kumpulan warga emas yang memang miskin, yang amat memerlukan, insya-Allah kerajaan membantu melalui pelbagai bantuan-bantuan yang kita adalah. Contohnya kalau yang warga miskin dan sebagainya, kita adalah bantuan dalam konteks bantuan warga emas dan sebagainya. Malahan dalam konteks penjagaan pun, kalau dalam isu penjagaan warga emas ni, bagi golongan yang tak berkemampuan, disisih oleh keluarga ke dan sebagainya, ni kerajaan pun ada menyediakan institusi rumah-rumah orang tua ni yang diurus secara sepenuhnya oleh kerajaan. Seperti itu, Tuan Haji, dalam kita menuju negara tua 2030, bagi individu yang pada waktu ini usianya 50 tahun, ini bermakna ada 10 tahun lagi sebelum mereka mencecah usia 60 tahun. Mungkin antara perancangan awal yang boleh diambil ataupun boleh guna pakai untuk memastikan setelah mereka berusia 60 tahun ke atas ataupun sudah bersara nanti, semua itu berjalan dengan lancar dan juga manfaatnya di situ. Okey. Dalam hal ni kita di Jabatan Kebajikan, sebab tu kita melaksanakan sekarang ni mulai tahun lepas beberapa program awareness lah kesedaran ni. Dan kesedaran ni kita kena ingat, kesedaran ni yang kita bagi banyaknya sekarang ni kepada bukan warga emas, kepada orang yang belum mencecah usia warga emas ni. Sebab yang dah warga emas tu memang banyaknya kita dah kita sediakan perkhidmatan yang ada. Tapi yang penting ni
kesedaran yang diusahakan oleh jabatan ni, kita melaksanakan program-program, contoh kata program intergenerasi, yang mana dalam program ni kita menekankan dari isu keuangan dan sebagainya. Dan di peringkat agensi kerajaan pun, kebiasaannya contoh kata Jabatan Perkhidmatan Awam, sebelum seseorang tu bersara umur 58, memang kita akan buka kepada mereka ni untuk menghadiri kursus khas sebelum bersara. Dan kita mengharapkan juga kalau di peringkat-peringkat pihak swasta pun menyediakan servis yang sama, maknanya persediaan tu dia akan kena hadiri kursus, bukannya khusus untuk ni, khusus untuk bersara. Penting kita kena menghadiri benda-benda begitu. Belum terlambat sebenarnya untuk membuat persiapan. Belum, dan sebenarnya banyak agensi cuma perlu tahu ke mana saluran perlu pergi. Malangnya masa tidak mencukupi. Kalau boleh kita nak sama lagi, mungkin kita akan bawa kepada sesi seterusnya, Tuan Haji. Terima kasih atas kesudian bersama kami. Kita pula pagi-pagi ini terjentik sebenarnya kita sejauh mana sebenarnya persiapan kita untuk menuju persalinan. Sebab kadang-kadang dalam rutin itu kita bekerja dan kadang-kadang terlepas pandang untuk perancangan yang lebih jauh daripada ini. Tapi contoh terbaik yang mungkin kita boleh ambil pada waktu ini adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, Tun M. Usia sudah pun mencecah 90 tahun lebih, tetapi masih lagi berkhidmat sebagai Perdana Menteri, masih lagi mempunyai pemikiran dan juga mission ataupun visi yang jauh untuk negara kita. Jadi merupakan salah satu yang perkara yang mungkin kita boleh melihat dan contohi peribadi Yang Amat Berhormat sendiri.